Assalamualaikum. Video kali ini adalah tentang Introduction to Organic Chemistry 4.1 Molecular and Structural Formula sahaja. Apakah itu Organic Chemistry? Organic Chemistry adalah tentang sebatian karbon dan juga ada hidrogen. Dalam sebatian tu juga akan ada oksigen, nitrogen, fosforus, sulfur atau halogen, bergantung kepada jenis kelas of compound. Hidrokarbon terbahagi kepada dua, saturated atau tepu mengandungi single bond sahaja, iaitu ada satu garis single line. Contohnya adalah alkane dan juga cycloalkane. Manakala unsaturated ataupun tidak tepu, line dia double. Kita panggil double bond ataupun tiga ni triple bond. Contohnya kalau double bond alkenes, cycloalkenes. Kalau triple bond alkynes ataupun arene tu adalah double bond. Masa SEM 1, chapter 3, awak ada belajar tentang periodic table. Jadi daripada knowledge periodic table, awak sepatutnya tahu karbon ni adalah daripada grup 14. Oleh itu, karbon memiliki 4 valence elektron. Dalam chapter 4 SEM 1, awak ada belajar Lewis structure. Jadi awak sepatutnya tahu bahawa karbon boleh buat 4 covalent bond sahaja. Ini adalah jenis-jenis ikatan yang ada dalam hidrokarbon. Single bond, single line, double bond, double line, triple bond, triple line. Double and triple bond ni adalah tidak tepu, iaitu unsaturated. Manakala single bond ni adalah tepu, saturated. Masa SEM 1 juga awak ada belajar tentang empirical formula dan juga molecular formula. Empirical dan molecular formula adalah mengenai bilangan atom yang hadir dalam molekul. Maksudnya awak kena cari ada berapa karbon, berapa hidrogen dan berapa oksigen. Itu yang awak belajar dalam SEM 1. SEM 2, jenis ketiga yang awak akan belajar adalah structural formula. Bukan tentang bilangan atom tapi susunan atom. Structural formula adalah atom dalam molekul tersebut, susunan dia macam mana, atas, bawah, kiri, kanan. Ada 3 jenis structural formula: expanded, condensed dan favorite maiden, skeletal. Expanded ni dia tunjuk ke semua jenis covalent bond yang ada dalam sebatian tersebut. Kalau condensed, single bond tak tunjuk, double bond dan triple bond ada, dan juga ada bracket untuk kehadiran functional group dan lain-lain lagi. Skeletal structure, karbon dan hidrogen tak perlu lukis. Expanded dengan condensed masih kena ada karbon dan hidrogen, tapi kalau skeletal, karbon dan hidrogen tak perlu lukis. Gantikan dengan bentuk zigzag ataupun polygon. Functional group OH, double bond, triple bond kena tunjuk. Contohnya kita ada alkane, alkana tepulah C4H10. Macam mana nak buat expanded? Expanded maksud madam tadi kena tunjukkan ke semua covalent bond kan? Okay, kita lukis ke 4 karbon, kemudian tunjukkan 10 hidrogen, susun biar cukup 10 dengan syarat karbon ni mesti kena cukup 4 ikatan. Bentuknya akan jadi begini. Karbon yang hujung kiri dan hujung kanan kena ada 3 hidrogen. Karbon yang berada di tengah ada 2 hidrogen saja. Bila kita bilang memang cukup 10 hidrogen. Sekarang kita nak buat condensed structure. Kita buat 4 karbon dulu ya. Condensed structure ni tak perlu tunjukkan single bond. Jadi terus lukis hidrogen. Hujung sekali adalah penutup dia CH3. Dan kat tengah-tengah ni kena ada 2 hidrogen. Okey, jadi beginilah condensed structure. Untuk skeletal structure zigzag sahaja kan, dan kita ada 4 karbon. 1 2 3 4. 1 2 3 dan 4. Takkan nombor supaya awak tak confuse masa nak lukis skeletal structure. Dah yakin bentuk dia begini, baru kita padam. Cycloalkane pula, iaitu dalam bentuk cyclic, bentuk ring. Okey, jadi bentuk begini. Kemudian kita kena tunjukkan covalent bond untuk ke semua hidrogen. Pastikan setiap karbon kena cukup 4 garis. Isikan setiap karbon tu dengan 2 hidrogen untuk pastikan karbon cukup 4 covalent bond. Okey, untuk condensed structure sama. Kita buat bentuk hexagon dulu. Okey dah, kemudian kita isikan setiap karbon tu ada 2 hidrogen. Madam ada cakap kalau condensed tak boleh tunjuk single bond kan?
kecuali struktur cyclic. Sebab kalau kita tak tunjuk garis hexagon ni, awak punya struktur akan jadi begini. Salahlah sebab bukan dalam bentuk cyclic. Untuk skeletal struktur cycloalkane, patutnya bentuk dia zigzag. Oleh kerana cycloalkane ni adalah bentuk cyclic, kita kena buat bentuk hexagon. Jadi macam ni. Sekarang kita cuba lukis compound yang ada functional group. Mula-mula kita buat yang expanded dulu. Okey, lukis 4 karbon. Kemudian isikan hidrogen. Pastikan hidrogen cukup 9. Letak je mana-mana. Klorin nak letak kat hujung, nak letak kat tengah, tak ada masalah. Untuk condensed structure, kita buat 4 karbon juga macam biasa. Kemudian garis ni kita buat hidrogen. Hujung sekali 3 hidrogen, tengah ada 2 hidrogen. Hujung ni sepatutnya ada 3 hidrogen, tapi salah satu hidrogen ni digantikan oleh klorin. Jadi tinggal 2 hidrogen, 1 klorin. Skeletal buat 4, 2, 3, 4. Kemudian karbon yang keempat tu ada klorin. Alkohol pula buat 4 karbon. Kemudian untuk OH tu kita kena buat macam ini, kena tunjukkan ikatan antara oksigen dan hidrogen. Okay, untuk condense isikan hidrogen, kurungan untuk functional group OH. Skeletal masih sama, 4 karbon, 2, 3, 4. Okey, yang keempat tu ada OH. Kena tunjuklah functional group OH. Untuk carboxylic acid, functional group dia berada hujung. Sama ada hujung kiri atau hujung kanan. C double bond O, OH. Kemudian isikan hidrogen macam biasa. Jadi begini, jangan lupa kirakan setiap karbon kena cukup 4 covalent bond. Jadi kalau carboxylic acid yang hujung tu kita buat begini, COOH. Karbon yang keempat tu ada double bond oksigen, kemudian kita sambung dengan OH. Siap. Cycloalkane bentuk ring. Dah ada 4 karbon jadi bentuk segi 4. Kemudian kita buat yang condense pula untuk segi 4. Hidrogen dia kena rapat-rapat dengan setiap karbon. Hidrogen sebelah kiri ni awak boleh buat begitulah. Skeletal bentuk begini. Sebab tu skeletal tu favorite Madam, paling senang. Untuk soalan ni akan bentuk expanded kepada skeletal. Jadi bilang ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. Pada karbon kedua ada klorin. Buat klorin kat bawah tak ada masalah. Kemudian pada karbon ketiga OH. Ring 1, 2, 3, 4. Karbon nombor 2 ada 2 klorin. Karbon nombor 3 ada methyl group. Jadi buat garis 1 je ke atas. Yang ini segi 3 kan. Yang sebelah kanan ni ada OH. Ni je. Untuk soalan nombor 3 ni awak kena lukiskan skeletal kepada bentuk condense. Okey, pause video, cuba buat dulu. Hidrogen rapat-rapat sebab condense kena rapat-rapat. Letak numbering 1, 2, 3, 4. Jadi karbon nombor 1 tak ada apa-apa, CH3. Karbon nombor 2 ada branch. Awak letak kurungan CH3. Sepatutnya dia ada 2 hidrogen, tapi sebab ada branch pada karbon nombor 2 jadi tinggal 1 saja hidrogen. Branch ini adalah yang dalam bracket. Karbon nombor 3 masih karbon di tengah jadi CH2. Keempat adalah penutup CH3. Ada buat kat bawah ni untuk struktur yang ketiga. Karbon nombor 1 tak ada apa-apa, jadi CH3. Karbon nombor 2 ada bromin, jadi ada 1 saja hidrogen, bromin dalam kurungan. Karbon nombor 3 pun sama, ada 1 saja hidrogen, klorin dalam kurungan. Dan karbon nombor 4, hujung sekali CH3. Siap? Untuk alkenes pula, karbon nombor 1, hujung. Karbon nombor 2 ada double bond. Kena tunjuk double bond dengan karbon nombor 3. 2 dan 3 ni, ini karbon nombor 2, ini karbon nombor 3, ini ada double bond. Karbon nombor 4 tiada apa-apa, CH2. Karbon nombor 5, CH3 penutup. Okay, Madam letak numbering tu dengan pen merah supaya awak mudah nampak. Okay, awak compare soalan dengan jawapan ni. Kita letak number dulu supaya senang nampak nanti. 4. Pada karbon nombor 2 ada NH2. Pada karbon nombor 4 hujung ini ada OH. Dah siap. Untuk expanded pula, pada karbon nombor 2 ada NH2 kan. Jadi
Kita buat begini. Dan pada karbon nombor 4 ada OH. Kena tunjukkan semua ikatan yang ada dalam molekul tersebut. Itu expanded lah. Tukar struktur ni kepada skeletal. Awal-awal tu segitiga cyclopropane. 1, 2, 3. Karbon nombor 1 tu ada double bond oksigen. Karbon nombor 2 tak ada apa-apa. Pada karbon nombor 3 ada OH. Untuk soalan ni, awak kena lukis semula dalam bentuk expanded dan juga condensed. Okey, pause video, cuba buat sekejap. Okey, jadi jawapan dia macam ni. Pastikan setiap karbon cukup 4 dan kalau condensed, yang bentuk rantaian sebelah kanan jadi rapat macam ni. Sekarang classification of carbon and hydrogen. Ada 3 jenis class of carbon, primary, secondary dan tertiary. Classification ni adalah bergantung kepada bilangan alkyl group pada carbon. Contohnya primary carbon, yang merah ni primary carbon. Sebab apa? Sebab ada 1 alkyl group. Secondary carbon ada 2 alkyl group. Yang merah ni adalah secondary carbon. Kemudian yang tertiary ada 3 alkyl group, 3 jiran. So ini adalah tertiary. Quaternary 4 alkyl group. Awak kena tahu classification ni sebab awak kena relate classification of carbon dengan stability nanti. Kalau carbon tu ada semua hidrogen, macam methane ni, tak ada pengkelasan untuk karbon yang medan bulatkan ni sebab semuanya hidrogen. Okay, jadi tak ada jiran lah, tak ada karbon. Manakala tiada pengkelasan untuk karbon yang medan bulatkan ni sebab multiple bond, sebab double bond ataupun triple bond. Tak boleh classify primary carbon, secondary, tertiary, quaternary. Pengkelasan hanya untuk single bond sahaja. Terusnya awak kena tahu classification of hydrogen. Classification of hydrogen ni bergantung kepada class of carbon. Maksudnya kalau karbon merah ini adalah carbon primary, jadi hydrogen ini pun primary hydrogen. Yang merah ni secondary carbon sebab ada 2 jiran, 2 alkyl group. Jadi hydrogen ini pun akan jadi secondary. So classification of hydrogen bergantung kepada classification of carbon. Karbon merah ni adalah tertiary sebab ada 3 alkyl group. Class of hydrogen hanya ada sampai tertiary saja. Tak ada quaternary hydrogen. Sebab apa? Quaternary carbon bermaksud ada 4 alkyl group. Jadi tak ada tempat untuk kita letakkan hydrogen. Ada 4 sahaja covalent bond. Soalan nombor 1 minta awak class the carbon. Yang kuning ni primary. Primary. Sebab kuning ni ada 1 sahaja alkyl group bersebelahan dia. Yang lain semua tu adalah hidrogen. Manakala untuk pink, ada berapa alkyl group? 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah pink ni adalah quaternary. Hijau ini ada 2 karbon kiri kanan. Jadi secondary. Yang warna purple ni ada 1, 2, 3. 3 alkyl group tertiary. Yang purple ni 1, 2, 3 tertiary. Cuba buat yang nombor 2 pula ya. Okey, yang dalam ring semuanya adalah secondary kecuali yang ini tertiary. Sebab ada 1, 2, 3. Untuk kedudukan di sini ada 1, 2 secondary. Tertiary, secondary. Hujung sekali mestilah primary. Okay, untuk soalan UPS 2005-2006, awak kena classify carbon X dan Y. Cuba buat dulu. X tertiary carbon sebab ada 1, 2, 3. Y secondary carbon sebab ada 1, 2 alkyl group. S 2006-2007 pula label primary, secondary and tertiary carbon. Primary, tertiary, secondary, primary. Cyclic ni ada double bond jadi tak boleh classify.